午安 Shalom kepada kita semua. 平安 Dengan 大家平安 Ya, selamat datang di seminar kelas Zoom BPMP yang pertama. 欢迎我们来到我们今天第一次的普世口语第一个讲座， Dengan tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana anak Tuhan menghadapi keluarga, usaha, dan pelayanan. 今天是有特别的题目，就是基督徒怎么样面对家庭还有事业服饰。 Izinkan saya memperkenalkan BPMP. 我要向大家介绍一下我们口语服饰口语。 Mungkin belum banyak dari kita yang tahu kalau BPMP itu adalah satu singkatan dari belajar pengucapan Mandarin pelayanan. BPMP 是学习教会服饰口语。 BPMP lahir dari kerinduan Bapak Atiar Lim, pengusaha dan sekaligus penulis untuk dapat memperlengkapi anak-anak Tuhan dalam pelayanan di gereja berbasis Mandarin. 这机构是由李李坤老师，他的渴望是让每一个神的儿女可以更好的装备来服侍神。 Kelas pertama diadakan tahun lalu di mana COVID-19, pandemi COVID-19 justru memungkinkan BPMP untuk bisa menjangkau 135 peserta, 53 gereja dari 30 kota di Indonesia melalui perjumpaan virtual dengan fasilitas Zoom. 我们去年是因这个疫情情况，我们可以举办了一个服饰一个汉语学习汉语班，我们有130个学员，来个50个教会，来自30个印尼各地的城市，一起来学习汉语。 Tahun lalu ada 3 kelas, yaitu kelas belajar pengucapan Asher, belajar pengucapan worship leader, kemudian ada juga kelas aksara Mandarin. 去年我们有3个班，就是第一，我们有培训那个学习接待口语，还有主领口语，最后的就是奇妙的汉字。 Tahun ini kita juga mengadakan selain kelas aksara, mengadakan kelas ucapan Tuhan Yesus pada hari Senin dan kelas aksara Mandarin pada hari Sabtu sore. 今天我们有今年我们有2个课，就是第一，每周一我们有学习主耶稣的话，还有每周六我们有学习奇妙的汉字。 BPMP siap bekerja sama dengan gereja-gereja Mandarin di seluruh Indonesia. 我们可以服侍口语，可以跟各教会，无论是不分别教派，一起来联合来合作，培训各圣工人员。 BPMP juga siap memberi dukungan dalam bentuk buku dan metode pelatihan, serta siap untuk melatih lebih banyak anak-anak Tuhan yang ingin melayani lebih efektif, khususnya dalam pelayanan bahasa Mandarin. 我们也可以提供那个材料，还有书本，来给大家给各教会培训训练我们的圣工人员。 Ya, jika ada dari Bapak Ibu dari peserta seminar malam ini tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, dapat menghubungi panitia. 若有意的各位弟兄姐妹们可以向我们联系。 Ya, oke. Sebelum memulai sesi seminar yang pertama,
Kami mengundang Pendeta Simon Steffi untuk menyampaikan kata pengantar tentang seminar malam ini, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan. 我们今天当我们还没开始讲座的时候，我们有请我们李启新牧师来为我们祷告。首先给我们权利，我们有请李启新牧师。Mungkin belum di mute ya, Pendeta Simon. Oke. 好，有请李牧师。Ya. Buat saya ini sebuah kesempatan yang membahagiakan karena ditunjuk lagi untuk memberikan sepatah kata pembukaan untuk seminar yang penting bagi BPMP. Saya merujuk kepada sebuah teks dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 seperti ini. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kita sudah tahu bahwa bagian dari bacaan ini adalah bagian seperti sebuah farewell meeting dari Musa kepada umat Israel. Apa yang sebenarnya bisa dibagikan kepada kita? Dia mau mengatakan bahwa di dalam setiap diri kita itu ada sebuah energi yang bisa mewujud nyatakan rencana kekal Allah di dalam setiap kita. Saya jadi teringat akan seorang yang bernama Aldous Huxley. Dia mengatakan, there is only one corner of the universe you can be certain improving, and that's your own self. Jadi dia mau bilang bahwa ada satu sudut di semesta yang dapat secara pasti kita mengembangkannya. Yang mana? Dirimu sendiri. Jadi memahami diri kita yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus menjadi kelahiran baru untuk sebuah karya yang Tuhan sudah rencanakan, perlu kita simak. Kita berharap bahwa narasumber yang kompeten akan memberikan kepada kita, paling tidak nanti Pendeta Musa Salomo akan menyampaikannya. Nah, apa yang dikatakan Huxley itu mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang berharga dan penting. Tapi banyak orang yang tidak menghargai itu. Itu sebab dia katakan bahwa apa yang menjadi hambatan, dia mengatakan di dalam setiap aktivitas kehidupan yang membuat terhambat kita atau yang disebut dengan kelumpuhan ya dari sebuah kehidupan, sesungguhnya adalah yang disebut dengan kebiasaan buruk, bad habit. Nah, kenapa ada bad habit? Karena kita lupa bahwa saudara dan saya dicipta sebagai makhluk yang segambar untuk menjadi representatif Tuhan mengembangkan bumi. Nah, ketika Tuhan memberikan itu, maka ada istilah dalam Latin bahwa manusia yang bekerja atau working man itu disebut dengan homo faber. Homo faber itu artinya manusia yang menurut cipta Allah itu harus mengembangkan dunia yang dicipta Tuhan supaya mengisinya, mengelola dan menguasainya, menjadi fasilitator kehidupan kita. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengerjakannya? Ada satu orang bernama Johann Huizinga yang menulis buku Homo Ludens. Homo Ludens itu artinya manusia yang bermain, playing man. Nah, yang menarik ada satu lagi kutipan yang mengatakan bahwa
ternyata bahwa pengembangan budaya itu selalu dimulai dengan bermain. Saya ambil contoh. Ketika anak pada masa sekolah kurang main, dia dibilang kuper, kurang pergaulan. Pasti kacau hidupnya, terlalu kaku dan seterusnya. Tapi kalau anak itu terlalu nakal juga, orang sebel, tapi itu yang jadi tauke nantinya. Kalau nggak percaya, silakan baca bukunya. Kenapa begitu? Karena dia mengelatih sebenarnya motorik di dalam hidupnya untuk bisa mengembangkan satu good habit, melawan bad habit yang bisa melumpuhkan energi kita. Nah, ketika dia bermain terus, dia ada kelompok mainnya. Dan kalau kelompok main itu sedang bermain sebagai orang-orang yang memang sebut saja mulai ahli, kalau ada pemain baru yang tidak ahli, dia pasti tersingkir. Supaya dia bisa ahli, dia harus melatih diri baik-baik. Terkadang ada teman yang baik melatih dan akhirnya bisa masuk grup. Saya jadi ingat BPMP itu seperti itu. Kalau Anda malas tidak bikin PR, out. Kalau Anda mau latih terus tulis dan keluarkan suaranya, oke. Nah, saya salah satu yang rada males. Sebenarnya bukan rada males, rada susah ngucapinnya. Akhirnya daripada tertatih-tatih, saya mundur dulu. Semoga nanti saya bisa. Tapi saya balik lagi kepada poin main itu. Dan ternyata betul, main itu adalah sarana untuk mengembangkan kepribadian. Kalau memang Johann Huizinga mengingatkan dalam Homo Ludens itu manusia yang bermain pada akhirnya mencapai citranya di dalam kebudayaan, Anda jangan lupa, Lin Lause itu sudah membagikan kepada kita tentang karakter dengan makna yang ada. Kenapa digores seperti itu? Kenapa harus ada titik itu? Kenapa harus ada tambahan ini? Ini artinya dikerjakan dengan hati. Kalau mungkin teman-teman ingat scene itu ya, ada 3 titik dengan ada lengkung seperti itu, kita menjadi sadar, oh itu berarti apapun dilakukan dengan hati. Waktu Anda dan saya bisa bermain dengan tepat, sebenarnya kita itu sedang mengupayakan kepribadian. Dan Lause membagi di dalam 3 kategori tentang pribadi yang menjadi sudut semesta untuk mengembangkan sesuatu bagi hidup yang lebih baik adalah diri. Beliau menyampaikan, bagaimana engkau sebagai sesama yang dicipta Tuhan, laki perempuan, bisa menjalin relasi sebagai sebuah pilot project pribadi. Dan ketika engkau mampu mengelola apa yang diberikan oleh Tuhan dan berlanjut relasi itu, akhirnya engkau menjadi suami istri. Yang dalam berkat Tuhan, engkau kelak akan menjadi ayah, ibu, bahkan kakek dan nenek. Kita beruntung besok Lin Lause itu akan merayakan Jubilee Anniversary-nya. Cuma sayang saya tidak bisa di jam itu. Saya mohon dimaklumi karena memang ada live streaming yang harus saya pimpin di GKI Perniagaan. Nah, ketika orang itu bisa melatih di dalam family, keluarga, pada waktu itulah dia menjadikan pilot project keluarga itu percontohan bagi ruang yang lebih luas lagi. Apa ruang yang lebih luas lagi? Masyarakat. Nah, ketika masyarakat yang lebih luas lagi, Lin Lause itu memberikan sebuah petunjuk. Engkau bisa menggapai mereka dengan ministry, pelayanan. Tapi bagaimana pelayanan itu bisa efektif dan efisien? Tuhan memberikan satu skop yang sedikit lebih kecil yang berkait dengan separuh buat diri dan separuh buat sesama. Itu namanya dunia kerja. Nah, ketika Anda dan saya masuk di dalam dunia kerja, jangan salah pilih. Karena orang tua kita pernah mengatakan, ada 2 hal yang kamu tidak boleh pilih salah. Yang pertama, pilih jodoh dan pilih kerja. Kalau pilih jodoh seumur hidup berantem terus karena nggak boleh cerai. Pilih kerja salah, engkau tidak akan jadi manusia yang bahagia dan berhasil. Jadi nggak boleh salah di 2 itu. Dan saya berharap nanti kita bisa mendengar bagaimana dunia kerja itu juga boleh menjadi sebuah lahan kita melatih dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan menjalaninya. Jadi ketika saya mendapatkan trilogi daripada Lin Lause tentang BPMP seminar ini, saya menjadi tertegun. Wah, ini orang hikmatnya tinggi juga ya. Pantas dia umurnya sudah lebih tua jauh dari saya. Dia bisa berhasil ini itu dan kita senang
mendengar ketika semester pertama BPMP, beliau buka-bukaan bagaimana sebagai orang muda, kerja keras dan seterusnya, tidak terlalu baik dan seterusnya, susah untuk melihat ada orang di era seperti hari ini dengan gamblang mengatakan dirinya. Saya yakin itu orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Dan Lin Lause mungkin melihat potensi diri di dalam teman-teman ini yang bisa dikembangkan. Latihlah katanya. Jadi bagaimana Anda sebagai pribadi yang kelak masih ada yang muda, bekerjalah dengan baik. Dan latihlah hubungan dengan baik. Dan jangan lupa, sebagai manusia baru, pelayanan atau ministry itu adalah bagian yang intrinsik. Ada amanat atau tidak dengan sendirinya ada. Maksudnya, ada yang hilang. Pada waktu manusia baru itu tidak mewujudkan amanat agung Tuhan dengan pelayanan. Ketika kita menjalaninya, meskipun tidak dibayar, dan Lin Lause selalu mengungkapkan itu, kami tidak menerima upah. Kami merasa ini adalah syukur. Itu sebab ada seorang yang mengatakan seperti ini. Satu Mahatma Gandhi, dia mengatakan, where there is a love, there is life. Jadi di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Kalau tidak salah, Kofi yang mengatakan, kalau engkau punya kasih, dan engkau ada kehidupan, engkau harus melakukan. Jadi kalau engkau tidak melakukan apapun, didorong oleh cinta, sama sekali jangan melakukan apapun. Karena itu tanda hidup berpura-pura. Lakukanlah dengan cinta. Berbuatlah itu sebagai buah. Engkau sudah melatih diri sebagai satu sudut semesta yang kau kembangkan. Dan pasti, karena engkau mengenal dirimu dan berdamai, dengan cara itulah engkau akan menjadi alat Tuhan. Itu sebab di dalam Ulangan ketika mau ada perpisahan Musa dengan umatnya, dia menyampaikan, biarlah langit menjadi saksi, bahwa engkau tidak perlu lagi mencari mediator yang menarik dari langit ke bumi. Karena hari ini kita sudah kenal Allah yang berinkarnasi. Dia yang pernah turun, dia naik. Dan tidak perlu lagi menyeberang lautan, berenang untuk mengambil janji Tuhan. Karena dia menanamkan di hatimu, yaitu firman iman. Ketika engkau percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga, engkau dibenarkan. Pada waktu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, maka engkau diselamatkan. Maka Paulus mengatakan, tidak terlalu susah untuk mengalami anugerah keselamatan Tuhan. Karena dia sudah menanamkan potensi di dalam batin kita yang namanya iman. Dan iman yang terkandung di dalam firman itu, dialah yang punya energi. Sehingga dia mengatakan ketika engkau punya hati dan percaya, engkau dibenarkan secara hukum. Bukan lagi orang berdosa. Dan ketika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa dialah yang diurapi anak Allah yang hidup dan dialah yang sudah berkorban untuk kita, maka engkau selamat. Jadi dia menggarisbawahi dengan hati engkau percaya dan dibenarkan, dengan mulut engkau mengaku dan diselamatkan. Itu diri yang didamaikan Tuhan. Kembangkanlah. Maka ada 2 hari ini dan Senin akan menjadi hari-hari yang penuh untuk melengkapi hidup kita. Semoga Ibu Bapak boleh asyik mendengarkan itu semua dan tetap bersyukur ada sosok yang boleh menjadi role model bagi kita, yaitu Lin Yikun Lause. Mungkin bisa salah bunyinya, saya minta maaf, tetapi paling tidak saya akan selalu ingat goresannya juga, karena masih ingat ngegoresnya. Cuma bacanya terkadang masih kacau, tapi tidak bisa kacau lihat wajahnya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, saya tidak akan mengutip yang lain, tapi paling tidak gunakanlah bahwa apapun yang engkau buat, itu adalah responmu untuk memilih sebuah anugerah yang ajaib. Dia memberikan 3 domain, yaitu family, lalu kemudian working field, dan juga di dalam field of your ministry to God. Dan ketika kita bisa mengalami 3 poin ini, biarlah kita semakin dilengkapi, bukan hanya mampu menyuarakan bahasa Mandarin dalam pelayanan, tapi memaknai setiap karakter yang Tuhan ukir di dalam batin. Bahwa kita teruji melalui keluarga, pekerjaan,
dan pelayanan. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong sehingga setiap kami terhisap di dalam kasih karunia, yaitu anugerah yang ajaib, yang menyelamatkan kami dengan mengampuni, yang sesungguhnya pelanggaran kami begitu besar, tapi Engkau rela mati, sehingga tidak lagi ada orang yang perlu naik ke langit menjumpai-Mu, tapi Engkau menggapai kami dengan anugerah melalui Yesus Kristus, dan lewatnya kami boleh memegang segala janji yang memberikan pengharapan, karena Dia akan datang kembali dan menitipkan satu tugas, sebuah wujud tanggung jawab untuk menguji karakter kami sebagai orang yang didamaikan, yaitu pergi menjadi saksi Kristus, mulai dari tempat di mana BPMP terbentuk di sini, sampai ke ujung bumi, melalui pelatihan-pelatihan pilot project kami, di tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di gereja kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Atiarlin, yang besok akan merayakan 50 tahun pernikahan. Beliau menunjukkan kepada dunia bahwa itu semua karena Tuhan, yang menjadikannya sosok yang tetap mengucap syukur. Apa yang dipilihnya untuk bekerja keras sebagai orang yang masih muda, terus belajar takut Tuhan. Dan beliau mengatakan bahwa awalnya sama sekali tidak pernah takut Tuhan. Yang takut adalah tidak makan karena di negeri orang. Namun ketika Tuhan mencukupkan semua, maka energi yang dia punya, dia berikan kepada engkau. Dan kelas BPMP ini adalah salah satu wujud cinta kasih Tuhan lewat hidupnya. Berkati beliau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar seru doa kami. Pimpin sebentar Pendeta Salomo yang akan juga menolong kami. Entah kebetulan atau tidak, beliau mempunyai dua nama yang menjadi tokoh besar di Perjanjian Lama. Musa yang membuat umat pilihan menjadi Israel yang terbebas dari perbudakan kepada orang yang merdeka melayani. Dan seorang raja yang berhikmat yang memberikan kesanggupan untuk membuat Israel tetap survive sebagai umat, untuk belajar taat dan takut. Dan hari ini kami mendapatkan rekan Pendeta Musa Salomo yang akan memimpin. Berikan hikmat kepadanya ya Tuhan, sehingga kami juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢牧师。 Amin. 谢谢李牧师。 Terima kasih Terima Pak kasih. Pendeta Simon Stevi. Oke, kita akan melanjutkan seminar kita. 谢谢李牧师，我们将要继续我们的讲座。 Hari ini dan besok kita akan diberkati dengan firman Tuhan melalui 3 pembicara. 我们今天晚上还有下周一晚上有几位讲员为我们来分享神的话语。 Ya, betul. Hari ini dan hari Senin. Pembicara pertama adalah Pendeta Musa Salomo. 第一位讲员是罗立国牧师。 Pak Pendeta Musa Salomo akan menyampaikan tema bagaimana anak Tuhan menghadapi masalah keluarga. 罗立国牧师要为我们分享，主题是基督徒怎么样面对家庭。 Sedikit tentang Pak Salomo, beliau berusia 66 tahun, masih muda sekali. 罗立国牧师今年66岁，还很年轻。 Saat ini beliau melayani di GKY Mangga Besar dan emeritasi dari GKY Puri Indah sebagai gembala sidang tahun lalu dan dikaruniai 2 putri dan 1 cucu. 他目前是在曼嘎贝沙的国语堂服侍。去年他是从布利因达的国语堂主任牧师退休。 今天他有2个儿女，1个孙子。
Pembicara kedua adalah Pendeta Nehemia Su. 第一个讲员就是苏文良牧师，苏永良牧师。 Ya, beliau akan memimpin seminar tentang pelayanan dan akan dilakukan pada hari Senin minggu depan. 他在周一下周一就是要为我们分享基督徒是怎么样面对服事。 Beliau berusia 38 tahun dan melayani di Gereja Kalvari City, Johor Bahru sebagai pendeta senior sejak 2016. 13 tahun yang silam menikah dengan Ibu Deborah Tam, dikaruniai 2 putra dan 1 putri. 他今年38岁，他是现在在新山嘉利山城市教会成为副主任牧师，直到今天。还有他与爱子张秋义结婚，有2男1女的孩子。 Ya. Dan tema yang hari ini sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Atiar Lim. 第3个讲员就是林宇坤老师。 Ya. Sedikit tentang Pak Atiar. Beliau lahir di Jambi, berusia hampir 73 tahun, menikah 50 tahun yang lalu dan akan merayakan golden anniversary besok, dikaruniai 2 putra, 1 putri serta 8 cucu. 最后的就是林宇坤老师，他出生他出生在彰弼，现在已经将近73岁。他明天他就是他的金婚50周年，他有3个女儿男儿，还有8位孙子。 Ya, pengalaman kerja yang panjang sejak tahun 1971, sempat melalui karir sebagai eksekutif grup orang tua dan sukses membuka usaha sendiri. Pada saat ini dikelola oleh anak-anak beliau sejak beliau pensiun di tahun 2005. 还有丰富的工作经验，还有在老人集团做了许多年。 1998年建了一个发行公司，66岁他退休，现在交给下代的。 Pada tahun 2016 mulai menulis dan menerbitkan buku Wonderful Chinese Character. Kemudian tahun lalu memulai pelayanan belajar pengucapan Mandarin pelayanan. 2016年，林宇坤老师已经出版了3本书《奇妙汉字》，还有去年举办了服事口语学习服事口语。Oke, demikian perkenalan para pembicara seminar kita. 我们的讲员就是在此。 Kita akan segera memulai seminar kita. Kami berharap bahwa peserta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mohon pertanyaan diberikan secara tertulis di chat pada Zoom ini atau bisa juga ke WA, bisa chat, bisa suara melalui WA. Adapun bahasan dari pertanyaan akan dilakukan pada hari Senin malam setelah sesi ketiga. 各位弟兄姐妹们，若有问题。 可以写到聊天实况，或者发到我们的微信。是下周一我们会解答这几位问题。Oke, sekarang kita akan persilahkan kita sambut Bapak Pendeta Musa Salomo untuk seminar sesi yang pertama. 那我们很荣幸，我们欢迎，我们有请
罗牧师来为我们分享神的话语。Ya, kita berikan virtual tepuk tangan. Ya. 各位弟兄姐妹平安，Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian， 平安。非常高兴在这个讲座可以参与一份。Sangat bersyukur dalam ceramah ini saya bisa mengambil bagian, memberikan penghormatan untuk menjadi pembicara， 这是非常荣幸可以成为其中之一的讲员。我们今天要思想的题目就是基督徒的观念与圣经的教导对家庭。Tema kita adalah konsep Kristen dan pengajaran Alkitab mengenai keluarga. Ini 要从创世纪第2章24到25节，还有以弗所书第5章25节，第6章第1到第4节。Kita akan membahas dari Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25, Efesus pasal 5 ayat 22 25, dan pasal 6 ayat 1 sampai 4。呀，等下如果荧幕已经有翻译的，我就不讲了，我直接讲中文。那么荧幕没有的，我会直接给你们翻译ya。Kalau di tayangan sudah ada terjemahannya, saya ngomong dalam bahasa Mandarin. Kalau di tayangan tidak ada, baru saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. 我们来看几处的经文，在创世纪第2章24到25节，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。25节，当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。以弗所书第5章22、25节，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。25节，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。第6章第1到第4节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的，要孝敬父母，使你们得福，在世长寿，这是第一条带允许的诫命。你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照做主的教训和警戒，养育他们。还没有听神的话语之前，我们再一次低头进入祷告。Kita kembali masuk dalam doa。天父上帝，我们满心感谢你，给我们美好的聚会，一起来这个思想神的话语，特别是关于这个圣经的这个教导，关于家庭，求你自己带领赐福，使用你的仆人，可以把你的话语传开，也给我们一个谦卑受教的心，让我们从中得到帮助。我们这样祷告，是完全的奉靠耶稣圣名求，阿们。亲爱的弟兄姐妹，今日的华人社会随着经济条件的改善，加上西方思想的影响，传统的家庭观念正开始逐步的这个转变。那么大家庭逐步没落，从传统走向现代，华人的家庭模式正经历着多方面的转向。那么比如什么呢？就是婚姻的观念呀。那么传统的观念就是早结婚早享福。那么现代的观念呢，更多的年轻人选择性独生或是这个晚婚。那么还有呢，这个家庭人数，传统的观念以大家庭为主，人数众多，可以出现3代同堂。现代的这个观念，夫妻2人组织小家庭，多数不可与父母同住。还有家庭的分工，传统的观念，男主外女主内。现代的家庭，男女一同外出工作，各有薪金。亲爱的弟兄姐妹，我们来看这个生育的观念。传统呢，养儿防老，
前30年靠父母，后30年是靠子孙，多子多孙。那么现在的观念，1、2个孩子够了，或者不生育。那么生活的态度呢，传统呢，这个勤俭持家，大部分的家庭以节俭温饱为主。年轻人现在越来越多讲究生活的质量啊，注重消费主义、享乐主义的文化在年轻人中扩大。那么我们这个看这个离婚率啊，传统呢，这个家和万事兴，家丑不可外扬，所以离婚率我们看以前的这个我们的长辈，这个离婚率很低。那么现代呢，只要我喜欢什么都可以，倾向这个自由，不受约束，所以离婚率就继续的升高。Tingkat perceraian tradisional, keharmonisan keluarga, keburukan keluarga tidak dipublikasikan. Jadi angka perceraian sangat rendah. Nah, konsep modern asal saya suka, apapun diperbolehkan. Cenderung bebas dan tidak mau dikekang. Sehingga kita melihat angka perceraian terus meningkat. Ya. 那随着城市化和现代化的这个推进，出现了许多的家庭模式，比如说是这个宾客的家庭、不生育的这个家庭、单亲的家庭、空巢的家庭，还有不婚的单身，还有同性恋的家庭。Ya, dengan meningkatnya urbanisasi dan modernisasi, banyak model keluarga baru yang bermunculan, misalnya keluarga tamu, keluarga tanpa anak, keluarga single parent, keluarga sarang kosong, single tidak menikah, dan keluarga homoseksual. 上帝是神这个家庭是神所这个设立的，家庭是神所设立的，是人间最小的社会单位，是夫妻与子女间共同生活的乐园。是人在老作之后安息和重新得力的场所，是人心灵和肉体所需要的一个避风港湾。亲爱的弟兄姐妹，当我们这样描述这个家庭的时候，并不在意味着我们拥有一个尽如人意、是全是美的这个家庭。其实家家都有一本难念的经。Ketika saya memberikan keluarga gambaran yang demikian, tidak berarti kita memiliki keluarga yang ideal dan sempurna, karena setiap keluarga pasti memiliki sebuah kitab yang sulit dibaca, saudara sekalian. 那么家庭其实是神为他的荣耀和人的幸福而设立的。家庭生活的质素和关系，可以决定整个世代文明的质素与关系。Sebenarnya keluarga didirikan Tuhan adalah demi kemuliaannya dan kebahagiaan manusia. Kualitas relasi kehidupan keluarga menentukan kualitas dan relasi seluruh peradaban manusia. 我们来看一些为人对家庭的观念。Kita melihat akan konsep berapa tokoh tentang keluarga ya. 爱默生他说，家庭是父亲的王国，母亲的世界，儿童的乐园。摩罗阿说，没有了家庭，在扩大的宇宙间，人会冷得发抖。那么莎士比亚说，不如意的婚姻好比是座地狱。一辈子激争这个儿斗，那么相反的，选到一个称心如意的配偶，就能百年结合，幸福无穷。美国曾做过一次的全国性的问卷调查，他的问题是人生最重要的是什么？那么96%回答说，人生
最重要的是有美满的家庭生活。可见家庭在人的心目中都占着重要的地位。Amerika Serikat pernah melakukan survei nasional dengan sebuah pertanyaan adalah, apa yang paling penting dalam kehidupan ini? 96% menjawab bahwa kehidupan yang paling penting adalah memiliki kehidupan keluarga yang bahagia. Jadi keluarga dalam pikiran banyak orang menduduki tempat yang utama. 神要我们二人成为一体，全家上下同心合意，建立合神心意的家庭。魔鬼却要把我们离间分隔。Tuhan menghendaki kita 2 menjadi satu tubuh, seluruh keluarga bersehati membangun keluarga yang bahagia. Sebaliknya iblis ingin memecah belahkan dan menghancurkan keluarga kita. 现在我们看魔鬼最常用的来对付现代人的这个武器是有3种的武器。Kita melihat ya senjata yang sering dipakai oleh sering pakai iblis untuk menghadapi orang zaman ini。第一个武器就是盲啊，盲这个字啊，拆开就是心网。如果我们对某些事、某些人的心已经死了，就会用盲来当作借口。常常有人会因着盲啊而渐渐疏离朋友，因着盲啊而冷淡了亲人，因为忙而忘记了自己的这个健康。忙碌是现代人生活的特征，有时候我们会不知不觉以忙碌来定义我们的价值，以为忙是成功的象征。忙使夫妻之间、2代之间、3代之间产生严重的问题。Sibuk adalah karakteristik dari kehidupan modern. Kadang-kadang kita tidak sadar memakai kesibukan untuk menentukan nilai-nilai kita. Menganggap kesibukan merupakan simbol kesuksesan. Kesibukan membuat antara suami dan istri, antara 2 generasi, antara 3 generasi timbul masalah serius. 因为忙，个人都没有时间在一起。我们知道爱、感情是需要时间培养的。我们忙碌以事业、工作、侍奉时，我们就没有时间交谈，没有时间给孩子。Karena sibuk tidak ada waktu untuk bersama-sama. Kasih dan perasaan itu butuh waktu untuk dipupuk. Ketika kita sibuk, karir, pekerjaan dan pelayanan, maka kita tidak punya waktu berinteraksi, tidak punya waktu untuk anak-anak. 所以我们看见忙啊，是魔鬼用来攻击家庭最有效的方法。人在忙碌中就无法建立了解、关爱和爱。Maka kita melihat kesibukan adalah senjata yang paling ampuh dipakai iblis untuk menyerang keluarga. Manusia di tengah kesibukan maka tidak mampu membangun pengertian, perhatian dan kasih. Kita melihat senjata yang kedua, 我们看第2个武器，就是物质主义、享乐主义。由于这个世界的这个价值观念使我们只注目于金钱、房产、享受等方面，到了一个地步，使我们忽略了在家庭中，在我们生命里另外一些人的存在。现在家庭中，父母亲都出外工作，为了弥补这个缺陷，于是设立了许多托儿所。但没有一个托儿所是保姆可以比得上孩子亲生的这个妈妈。我们用另外的人取代了这个孩子的父母亲，这样的做的结果，孩子慢慢对家庭失去了认同，尝不到家庭的爱，对这个自我的形象不健全，没有安全感，就很容易受到社会不良风气的这个影响。Kita mencoba mengganti orang tua anak dengan orang lain, akibatnya anak-anak pelan-pelan kehilangan identitas terhadap keluarga. Tidak merasakan cinta kasih keluarga.
citra diri buruk, tidak memiliki rasa aman, maka sangat rentan dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat yang tidak baik。慢慢的，这孩子的一生就走向了一条不归之路，一条错误的道路。这是今天社会上许多问题发生背后的原因。因为追求物质、金钱、身体的享受，忘记了跟高层次生命的需要。Pelan-pelan seluruh kehidupan anak mengarah ke jalan yang sesat. Ini adalah alasan dibalik berbagai masalah muncul di tengah masyarakat. Karena mengejar materi, kekayaan, kenikmatan fisik, melupakan kebutuhan hidup yang lebih tinggi. 我们看这个第三就是事物取代关系。魔鬼使我们看重事物关于与人的关系。简单的举一个例子，很多人都沉迷在 VR， 忘记了身边的配偶与孩子。人与人之间，好像很接近，其实却各做无法跨越的鸿沟。人是坐在旁边，心却在 VR 那里，人在天边。所以今天有很多家庭发生问题，不是由于外衣，而是内衣。这个内衣就是手机。Memang orang duduk di sisi kita, tapi hati ada di WA, nun jauh di sana. Sehingga hari ini ada banyak keluarga yang bermasalah. Masalahnya bukan karena berselingkuh di luar rumah, perselingkuhan di rumah, tapi perselingkuhan dalam rumah, yaitu berselingkuh dengan HP。神看重关系，但魔鬼却要在人与人之间建立分离之墙。魔鬼用的方法很厉害。Allah menghargai hubungan, tapi iblis justru menghendaki di antara manusia membangun tembok pemisah. Kita melihat cara yang dipakai oleh iblis itu cara yang sangat厉害呀。我们看到基督徒的观念，现在我们来看基督徒的观念与圣经的教导对家庭。Sekarang kita akan melihat konsep Kristen dan pengajaran Alkitab mengenai keluarga. Ya. A， 每个人必须按照真理来扮演好他的角色，就是从以弗所书第5章22到25节。丈夫的角色是做头啊，圣经说丈夫是妻子的头，头的意思是什么呢？那么至少应该有3种的意义，就是服侍的头，牺牲的头，属灵的头。现在我们来看就是服侍的头，丈夫是妻子的头，就是做仆人，只是主耶稣所下的定义，为首的必做众人的仆人。仆人的心态是谦卑，无我，像主耶稣一样。Jadi kepala yang melayani saudara suami adalah kepala istri, berarti harus menjadi hamba. Inilah yang didefinisikan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi pemimpin harus menjadi hamba bagi banyak orang. Sikap seorang hamba adalah rendah hati, tidak egois, sama seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian yang kedua yaitu 牺牲，第二是牺牲的头， yaitu kepala yang berkorban. Ya, 基督是教会的头。基督为教会所做的是爱，是舍己。我们常引用的以弗所书第5章那段经文，其中3次提到爱，要爱你们的妻子。以弗所书第5章25节。Kepala yang berkorban adalah Kristus, adalah kepala gereja. Yang dilakukan Kristus bagi gereja adalah kasih dan mengorbankan dirinya. Kita seringkali mengutip Efesus pasal 5 ayat 25. Ya, di antaranya 3 kali menyebut kasih, kasihilah istrimu. 这是牺牲的爱，也是需要以行动来表达爱。比如为了爱妻子的缘故，做你最不爱做的事，比如甘心情愿陪妻子放百货公司。Ini adalah kasih yang berkorban, juga kasih yang perlu diungkapkan dengan tindakan. Misalnya demi mengasihi istri,
melakukan perkara yang kita mungkin tidak suka dilakukan, rela menemani istri pergi shopping di mall. 然后第三就是属灵的头，亚当失败就是没有做好属灵的头。很多男人也是一样，一提到属灵的事就变成梳头乌龟了。神是要男人负责家庭属灵的这个责任。Yang ketiga kepala rohani. Kegagalan Adam yaitu tidak punya pemimpin rohani yang baik. Ada banyak pria yang juga demikian berbicara mengenai rohani yang menjadi tumpul dan lumpuh. Allah menghendaki pria memikul tanggung jawab kerohanian keluarga. 在伊甸园先吃禁果的是夏娃，但是上帝找人算账的时候是先找亚当。Di Taman Eden, Hawa yang terlebih dahulu memakan buah terlarang jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, dia mencari Adam terlebih dahulu. 因为他有责任要保护自己的骨中之骨，肉中之肉，他要引导自己的配偶走向神的路，遵守神的律。丈夫是属灵的头， karena dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Dia harus memandu pasangannya berjalan di jalan Tuhan, mematuhi hukum Allah. Suami adalah pemimpin rohani. 现在我们来看妻子的这个角色， kita melihat peran daripada istri ya. 第一是帮助丈夫，不是绑住丈夫。创世纪第2章18节说，那人毒气不好，我要造一个配偶来帮助他。神看亚当毒气不好，就给亚当造了一个伴侣来帮助他。神说，我要为他造一个配偶来帮助他。注意这个帮助，帮助原文的字根是这个拯救。可能大家很奇怪，怎么用了这样的一个词啊？神为什么要造一个配偶来帮助男人呢？ Ya, kita mungkin merasa sangat aneh mengapa Tuhan menggunakan kata seperti itu. Mengapa Allah menjadikan seorang pendamping untuk menolong pria? 我们思考一下，如果一个人没有任何需要帮助的地方，他需要帮助吗？不需要。Coba kita pikirkan jika seseorang tidak memiliki kebutuhan sama sekali, apakah membutuhkan bantuan? Jawabannya tidak perlu. 你只能帮助有需要的人，不能帮助没有需要的人。神造一个女人来帮助男人，看来这个男人是有需要的。Kita hanya dapat membantu orang yang membutuhkan, tidak dapat membantu orang yang tidak perlu atau tidak membutuhkan. Tuhan menjadikan seorang wanita untuk membantu pria. Kelihatan pria itu ada kebutuhan. 所以呢，不要以为男人可以一手遮天，不要以为男人了不起，也不要认为让女人帮助很丢人，不是这么回事。做妻子的责任是什么呢？神造女人的目的是要她来帮助丈夫。我们男人，我们要知道我们是有弱点的，需要妻子来这个帮忙。例子，许多成功的男人背后有一个好太太帮助他，支持他。Contoh ya, kalau istri contoh di belakang seorang suami yang berhasil ada seorang istri yang menolongnya, yang mendukungnya. Ya, 还有另外的例子就是，很多时候当这个丈夫失去了太太的时候，呀，他活不下去。可是妻子失去了丈夫，还是可以继续活下去呀。所以我们看到，我们男人实在很需要这个女人需要太太。Kita melihat pria lebih butuh wanita daripada wanita membutuhkan pria 呀。那么我们看第二点，就是顺服丈夫不是胜过丈夫ya. Jadi tunduk kepada suami bukan tanduk suami ya.
以弗所书第5章22节说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”希腊文的顺服这个字都是用现在式，所以顺服理当是身为妻子一种不变的生活习惯和态度。现在这个有好多做妻子的比丈夫聪明能干，职位更高，收入更多，各方面都比先生强啊。在外习惯站在领导的地位，回到家里面对那能力薄弱的丈夫要顺服，确实很不容易。Hari ini ada banyak istri yang lebih pintar, lebih berkompeten, posisi lebih tinggi, pendapatan lebih banyak daripada suaminya. Dalam banyak aspek lebih mampu dari suaminya dan sudah biasa menjadi pemimpin di kantornya. Kembali ke rumah diperhadapkan dengan suami yang lemah, untuk taat memang bukan perkara yang mudah. 在神的创造中，男女的身份、价值、尊严是平等的。Dalam ciptaan Allah, identitas nilai martabat seorang pria dan wanita itu sama. 但是神创造的目的中，男女的功用所扮演的角色是不相同的。圣经中所指的顺服和世界对顺服的定义，降服、屈服、臣服等等有天然之别。Namun dalam tujuan penciptaan Allah, fungsi dan peranan yang diperankan pria dan wanita itu tidak sama. Ketaatan yang diajarkan oleh Alkitab dengan definisi dunia mengenai ketaatan, menyerah, pasrah dan lain-lain ada perbedaan. 圣经首先要求人对神顺服，这是所有基督徒都要有的生活准则。在人际关系中，因敬畏基督而能彼此顺服。Pertama-tama kita mengharuskan orang tunduk kepada Allah. Ini adalah standar kehidupan yang harus dimiliki semua orang Kristen dalam hubungan sesama. Karena takut dan hormat pada Kristus dan dapat saling tunduk satu dengan yang lain. 顺服是妻子的本分，但是顺服并非是奴隶，仆人毫无自由。事实上，应着顺服神而顺服丈夫，妻子是最自由的，因为她敬畏神，活在神的心意和祝福里。Tunduk adalah tugas istri, tapi tunduk bukan budak atau hamba yang tidak ada kebebasan. Sebenarnya seorang istri yang tunduk kepada suami karena ia tunduk kepada Allah adalah istri yang paling bebas, karena ia takut kepada Tuhan dan hidup dalam kehendak pasti jadi berkati oleh Tuhan. 因此，顺服是丈夫用来要求妻子的，而是妻子因为敬畏神、敬重丈夫而有的美德。Oleh karena itu, tunduk bukan permintaan suami kepada istri, tetapi karena istri takut akan Tuhan. Menghormati suaminya adalah sebuah kebajikan. 神如此定规，乃是保护女人和使家庭和谐。顺服不仅是外在的行动，而且是从心里尊敬丈夫。Allah menetapkan aturan tersebut adalah demi melindungi wanita dan keharmonisan keluarga. Ketaatan bukan hanya tindakan eksternal, tapi seharusnya menghormati suami dari dalam hatinya. 在这鼓吹男女平等的时代中，这似乎是过时的论调。当我们相信神的话语是超越文化、是与时空的，是适合于每一个时代的需要。Dalam zaman yang menekankan kesetaraan gender wanita dan pria, kelihatannya menjadi argumen yang usang. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan melampaui budaya, ruang dan waktu, selalu cocok untuk kebutuhan setiap zaman. 继续我们要看女儿的角色。Selanjutnya kita akan melihat peran daripada anak-anak yang kita bahas dari Efesus 从以弗所书第6章第1到第4节。儿女要孝敬父母，其实这个孝顺不只是尊敬，还包括感恩、听从、奉养和荣耀的这个意思。那么子女要在主里这个
听从父母，在主里的意思是要在真理听从。父母不是完全的人，未必所做的都对，也有叫儿女做坏事的父母，我们不能都听。所以父母也要用合情合理的这个养育子女，不可无理取闹，激怒儿女。这方面圣经的教导，在许多文化中可算是超越文化的真理。Jadi orang tua juga harus mengasuh anak berdasarkan kebenaran. Jangan sengaja menjengkelkan, membangkitkan kemarahan anak-anak. Dalam hal ini kebenaran pengajaran Alkitab melampaui berbagai kebudayaan di dunia. 我们看 B 家庭需要神的爱 kita melihat poin yang ke B keluarga butuh kasih Tuhan 爱是一种精神食粮是这个婚姻幸福美满的基础如果没有爱婚姻之花将会凋谢失去存在的理由基督教是一个讲爱心的基督教所信仰的上帝是因为爱的上帝上帝就是爱上帝要求我们世界上的人也应该充满爱人与人之间应该有爱彼此关怀彼此帮助世界上最大的这个力量就是爱的力量婚姻和家庭的基础不是建立在物质上面而是建立在爱的上面只有这样才会有幸福和快乐的家庭爱不是一种本能人不是生下来就会爱人或者接受别人爱爱是需要这个学习的我们最近听到一个不好的消息，就是 Bill Gates 跟他的太太 Melinda 离婚了。我们知道他们曾经在世界是最有钱的富豪啊，现在他们是在全世界排名第4，第4有钱的富豪。那么钱这么多啊，他们应有尽有。他们用他们的钱可以做很多事情，可是为什么他的家庭这个破碎离婚呢？我相信他们很富有物质上，可是大可能他们的爱用尽了。Kita mendengar perceraian daripada Bill Gates, mereka orang ya sekarang nomor 4 paling kaya di dunia ya. Nomor 1 ya mereka dengan kekayaan bisa melakukan apa saja ya tapi kenapa bisa bercerai karena mereka kurang kasih atau kasihnya sudah habis dipakai ya habis dipakai ya 那么这个今日有多少的家庭或是教会的纠纷都是因为缺乏爱心父母子女之间不了解夫妻之间不和睦弟姐妹相爱的心 hari ini ada banyak keluarga gereja yang bersengketa karena kurang kasih ketidakpengertian antara orang tua dan anak-anak perselisihan antara suami dan istri saudara-saudara tidak bisa hidup bergaul dan sebagainya sebagian besar karena kurangnya hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain 心理学又告诉我们说爱是人心理上正常发展的一个重要因素。多少人心里不坚强，都是因为在幼小时没有体验他们应得的爱。Psikologi juga mengatakan kepada kita, kasih adalah faktor yang penting dalam perkembangan normal dari kejiwaan manusia. Berapa banyak orang yang sakit mental karena masa kecil tidak mengalami kasih yang selayaknya. 爱是家庭幸福的保障。这爱是从耶稣而来的。当一个人真正相信主，把耶稣的大爱带回家里，必须影响一个家。有了基督牺牲的爱，家庭就必定能和谐。Kasih adalah pelindung kebahagiaan keluarga.
Kasih ini berasal dari Yesus. Ketika seseorang benar-benar percaya kepada Yesus, membawa pulang kasih Yesus ke rumahnya, kasih tersebut pasti akan mempengaruhi seisi keluarganya. Sehingga memiliki kasih pengorbanan Kristus, keluarga pasti akan harmonis. 爱是维系一个家庭很重要的力量，有了神的爱，人的爱才能表现出来。大家都是知道我们应该爱他人，是心里有余而力不足。有了神的生命和心情在我们里面，我们才能够真心的爱人。例子好像希特勒的这个家庭一样，为什么希特勒变成一个这个杀人的猛头了，杀了这么多几百万犹太人被他杀了？为什么呢？因为他小的时候缺乏爱。Kita tahu Hitler waktu kecil kekurangan kasih sehingga dia menjadi seorang yang membunuh jutaan orang Israel. Karena waktu kecil dia kekurangan kasih. 有一个见证，有一位张弟兄一家3口人，女儿做见证说，我们家5年前有3辆汽车，现在有3辆自行车。Ada sebuah kesaksian seorang saudara Tang, satu keluarga ada 3 anggota, putrinya bersaksi demikian. 5 tahun yang lalu keluarga kami memiliki 3 mobil, sekarang ada 3 sepeda. 如果让我回到5年前，我肯定不愿意。为什么呢？因为现在家中有了爱，那时没有，虽然有汽车，却搞到要分裂的边缘。Jika menyuruh saya kembali 5 tahun, saya tidak mau. Mengapa? Karena sekarang dalam keluarga ada kasih. Waktu itu tidak ada kasih meskipun ada 3 buah mobil, tapi keluarga waktu itu diambang kehancuran. 上帝创造了婚姻家庭，我们要把家庭的主权交给神来掌管，才会学彼此接纳、彼此相爱。这是需要用一生学习的功课。求神祝福我们的家庭，在主爱中蒙福。Allah menciptakan pernikahan keluarga, kita harus menyerahkan kembali otoritas keluarga ke tangan Tuhan. Belajar untuk saling menerima, saling mengasihi. Hal ini butuh belajar seumur hidup. Mohon Tuhan memberkati keluarga kita, diberkati dalam kasih Tuhan. 我们看戏就是透明的家庭，从创世纪第2章24到25节。因此人要离开父母，与妻子联合，2人成为一体。当时夫妻2人赤身露体，并不羞耻。生活在这个世界上，我们已经习惯伪装，习惯戴着面具生活，因为我们没有办法不包装自己。有一个故事，ada sebuah cerita ya， 有一个农夫他这个娶了一个妻子，这个是第2婚ya。ada seorang petani dia menikah lagi。ini nikah yang kedua dengan istrinya ya， 坐在床上看见妻子脸上有很多皱纹，便问他：“你今年到底多大岁数了？”岁数了，这个妻子说45岁。Ya, seorang petani menikah dengan istri yang sudah agak berusia. Ya, ini nikah yang kedua ya. Dia duduk di tempat tidur melihat wajah istri yang sudah keriput. Dia bertanya, sebenarnya tahun ini berapa usia kamu? Istrinya menjawab, 45 tahun. 农夫说，没人介绍时说你只有38岁，我看你可以对我说个实话。妻子只好说，我现在已经54岁了。Petani berkata, Mak Comblang mengatakan bahwa kamu berusia 38 tahun. Bolehkah kamu memberitahukan usia kamu yang sebenarnya? Dengan terpaksa istri berkata, saya sebenarnya berusia 54 tahun。上床后，农夫突然起身对妻子说：“我得起来去厨房，把厨房的盐盖好，不然老鼠会偷吃盐。”妻子觉得非常好笑，顺口便说道：“真是笑话！
我活了67岁，还从来没有听说过老鼠会偷吃盐。Setelah naik ke ranjang, petani tiba-tiba bangkit dan berkata kepada istrinya, saya harus ke dapur untuk menutup tempat garam. Kalau tidak, garam akan dimakan tikus. Istri merasa sangat lucu dan nyeletuk berkata, sangat lucu. Saya hidup selama 67 tahun. Belum pernah mendengar ada garam yang dimakan oleh tikus. 这是不透明的家庭。Ini keluarga yang tidak transparan. Ya. 圣经说，这个夫妻二人赤身露体，并不羞耻。这句话所表达的意义，不只是指他们没有穿衣服，更进一步指出他们之间的信任，使彼此的关系是透明的，无需隐藏，毫无伪装，毫无自盖，坦然相对。亲爱的弟兄姐妹，透明、诚实是夫妻密切关系上是很重要的。在这样的一个人面前，我们可以彻底放下所有的面具，以自己最真实的样子，不用担心对方会瞧不起自己。本来人就是应该这样活着，只是堕落之后的人们学会了隐藏自己，论断别人，逃避上帝，学会了避开他人。Seharusnya manusia hidup demikian, hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia belajar menyembunyikan dirinya, menghakimi orang lain, melarikan diri dari Tuhan dan belajar menghindari orang. 我们常常以为一旦结婚就自然而然的亲密了，但有许多的夫妻在同一所房子里住桌，在同一张桌子吃饭，在同一张床睡觉，彼此却形如陌生人。Kita sering berpikir bahwa setelah menikah secara alami menjadi intim, tetapi ada banyak pasangan yang tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi masing-masing seperti orang asing satu sama lain. 在2041年，纽西兰南岛第一大城基督城发生地震以后，有些大楼表面上看起来还是很好，政府却下令拆掉重建，因为根基已经被整坏了。Pada tahun 2011, kota terbesar Selandia Baru yaitu kota Christchurch mengalami gempa bumi. Beberapa bangunan yang kelihatan masih bagus, tapi pemerintah memerintahkan dirobohkan, dibangun kembali, karena fondasinya sudah rusak akibat gempa. 今天有许多家庭就像那些围楼一样，外面看起来是好好的，他们还是住在同一所房子，睡同一张床上，礼拜天一起到教会去。事实上，家庭的根基已经破坏了，只有等时候倒下来。Hari ini banyak keluarga di bangunan yang berbahaya itu. Dari luar kelihatannya baik-baik saja, masih tinggal di satu rumah, tidur satu ranjang. Hari Minggu pergi ke gereja bersama-sama. Padahal sebenarnya fondasi keluarga mereka sudah hancur, hanya soal waktu saja. 我们要按照上帝建立一个家庭的蓝图，来做家庭重建工程。我们要照上帝的心意重建夫妻以及亲子关系。Kita harus memakai blueprint keluarga yang pertama dibangun oleh Tuhan untuk melakukan rekonstruksi keluarga. Kita harus mengikuti isi hati Tuhan, merekonstruksi relasi suami istri dan relasi orang tua dengan anak. 夫妻之间应该是互补的角色，不是竞争的角色。夫妻之间一定要常开心门，常常彼此交通分享，没有需要隐藏的事。Di antara suami istri seharusnya berperan saling melengkapi, bukan perang yang kompetitif antara suami istri. Seharusnya membuka hati mereka, sering berbagi dan bersekutu, tidak menyembunyikan sesuatu. 上帝有每一个人把家庭经营得好，从结婚家庭中得到帮助，得到利益。
Tuhan menghendaki setiap keluarga kita dikelola dengan baik sehingga melalui pernikahan dan keluarga kita beroleh manfaat dan pertolongan. 弟兄姐妹，上帝所设立的第一个家庭是在伊甸园里，一个受最大祝福的地方。这个乐园的主人就是上帝，所以第一个家庭的主人不是亚当，而是上帝。因为我们每一个家庭都是让上帝做主人，不是丈夫做主人，不是妻子做主人，更不是亲家公、亲家母做主人，上帝才是我们唯一的主人。这样我们才能为上帝建立一个讨神喜悦的家庭。阿们。我们也一起低头进入祷告。Kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu dalam doa。天父上帝，我们满心感谢你带领我们今天下午可以聆听神的话语。Tuhan terima kasih pada sore hari ini kami boleh mendengarkan tentang firman Tuhan。求你透过你的话语来教导我们、提醒我们、塑造我们、更新我们。Dalam melalui firman Tuhan kami diingatkan, kami dibentuk, kami disadarkan oleh firman Tuhan。让神的话语不断的帮助我们，可以建立一个美满幸福的家庭，一个讨神喜悦的家庭，一个可以见证神的家庭。Dalam melalui pertolongan dan firman Tuhan, membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga yang bersaksi bagi Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan。求主你恩待我们每一个家庭，求你赐福我们的这个与神的关系，你赐福我们夫妻之间的关系，赐福孩子跟这个父母亲的关系。Kiranya Tuhan memberkati kami memiliki hati yang takut kepada Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami。求你带领赐福我们，我们将祷告是完整的奉靠耶稣圣名求。Demikian kami berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Amin.